Kami mulakan lintas langsung negeri dengan perkembangan dari Sabah. Bekalan darah kritikal, masyarakat tempatan digesa tampil menderma darah. Itu antara fokus negeri di bawah bayu. Terus saja langsung bersama Edisia Dollars. Silakan. Ya, benar Kai. Perinciannya, Majlis Belia Sabah MBS dan 17 gabungannya hari ini menerima geran berjumlah 2.55 juta ringgit daripada kerajaan negeri bagi pelaksanaan program pembangunan belia dan menyelaras aktiviti sokongan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan negeri turut memperuntukkan RM500,000 untuk program Dapur Belia 4.0 menerusi bantuan Sabah Prihatin BSB 3.0. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Alfred Angin disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Program MBS Dapur Belia yang dilaksana sejak PKP pertama tahun lepas mengagihkan bakul makanan, pek tenaga untuk barisan hadapan dan pelbagai bantuan lain kepada mereka yang terjejas akibat pelaksanaan PKP. Program kali ini pula menyasarkan belia yang terbabit dalam industri gig ekonomi iaitu penghantar makanan yang menerima 250 bakul makanan dan 70 topi keledar. Menurut Datuk Haji Ji, Dapur Belia 4.0 adalah sinergi antara kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan masyarakat bagi membantu golongan belia yang terjejas. Datuk Haji Ji turut memuji inisiatif bersama oleh Kementerian Belia dan Sukan Sabah, MBS dan Perkeso untuk membantu belia yang kehilangan pekerjaan ketika PKP menerusi portal My Future Jobs. Portal ini berfungsi sebagai pusat sehenti yang menyediakan rujukan bagi pencari kerja selain menawarkan padanan pekerjaan dan program pesanan pekerjaan yang aktif bermula daripada penempatan pekerjaan, perundingan kerjaya serta kaunseling kepada mereka yang mengalami kesukaran. Bertugas demi merealisasikan imuniti kelompok luar bandar menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Sungguh pun berdepan pelbagai cabaran, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Telupit melibatkan himpunan anggota pelbagai agensi tekad melaksanakan usaha vaksinasi masyarakat di luar bandar. Wartawan Iswadiman Syamsuddin turut serta dalam program outreach imunisasi di Kampung Ansuan dan Kampung Baba Telupit. Ada laporannya. Dengan misi memastikan tiada kelompok masyarakat tercicir menerima suntikan vaksin, petugas CITF Telupit berbekalkan pengalaman bertugas di kawasan luar bandar, gigih jalankan tanggungjawab meskipun dengan kemudahan kesihatan terhad. Mereka sudah sebati dengan cabaran seumpama dan menganggap ia bukan penghalang untuk sampai ke Kampung Ansuan kira-kira 1 jam setengah dari Pekan Telupit. Ini adalah merupakan cabaran yang paling mencabarlah untuk kami dalam membuatkan pemberian vaksin bagi penduduk di Kampung Ansuan dan Baba. Disebabkan oleh ketiadaan jalan yang sesuai, kami mendapat pertolongan banyaklah daripada jabatan-jabatan lain dan juga daripada YB sendiri. Bagi kami sangat sukarlah, tapi untuk kami memberi perkhidmatan kepada orang kampung, kami punya sebaran itu kami anggap sebagai satu tanggungjawab kami untuk berkhidmat kepada masyarakat. Untuk sampai ke destinasi, CITF Telupit menempuh jalan tidak bertar dan berhabuk selain terpaksa menyeberangi sungai menggunakan feri syarikat perladangan dan akhirnya turut sampai ke Kampung Ansuan dan Baba. Sambutan menggalakkan diterima di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Kampung Ansuan menunjukkan kesediaan penduduk mendapat vaksinasi sekaligus memberi kegembiraan kepada petugas. Kami perlu ambil vaksin sebab kalau orang tua ini kalau kena COVID antibodi tidak kuat lagi. Jadi inilah kami perlu ambil vaksin. Sebagai seorang jururawat dan saya adalah penduduk di sini, saya sangat banggalah dengan pengurusan juga. Walaupun fasiliti yang di sini seperti apa yang kita lihat sekarang agak kurang sebab terletak jauh dari kawasan bandar. Turut meninjau PPV ini, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Telupit, Johnny Bun J. Kurum, mengakui ketiadaan kemudahan jambatan di beberapa sungai merupakan cabaran ketika melaksanakan program outreach ini. Seperti yang kita nampak, kawasan ini sangat mendapat kekangan daripada segi perhubungan.
yang mana kita terpaksa melalui Sungai Labuk dengan perkhidmatan feri daripada syarikat IGM Plantation, dan inilah satu-satunya cabaran bagi kedua-dua kampung ini. Secara keseluruhan, seramai 274 penduduk berjaya divaksinasi CITF Telupit melalui program outreach ini. Kehadiran ramai masyarakat luar bandar khususnya di Kampung Ansuan dan Kampung Baba di Telupit ini ke Dewan Pusat Pemberian Vaksin Sementara yang dianjurkan menerusi program outreach imunisasi COVID-19 CITF Telupit ini bukan sahaja membuktikan media berjaya mewar-warkan kepentingan vaksin kepada masyarakat, malah berjaya menarik mereka ataupun memberi kesedaran kepada mereka bahawa vaksin ini penting untuk mewujudkan imuniti kelompok di negara ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Penganjuran program e-Forum Penderma Darah Wiraku, anjuran Persatuan Thalassemia Sabah merupakan alternatif bagi meningkatkan kesedaran dan memberi pendedahan kepentingan menderma darah. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi kagum dengan usaha persatuan itu yang cukup matang mendepani cabaran dilalui demi memastikan bekalan darah mencukupi dalam tempoh negara berdepan situasi pandemik COVID-19. Menurut Datuk Dr. Christina, dengan situasi ketika ini bekalan darah amat diperlukan. Justru orang ramai tidak perlu risau kerana prosedur operasi standard SOP ketat dilaksana bagi mereka yang datang menderma. Kita sering membaca di media sosial mengenai pesakit thalassemia yang masih belum mendapat bekalan darahnya. Dan juga kita mendengar tentang pesakit di hospital di mana ahli keluarganya membuat pengumuman bahawa beliau memerlukan darah sebelum pembedahan. Webinar yang berlangsung selama 3 jam ini diisi dengan perkongsian daripada 4 panel iaitu pakar perunding pediatrik Jabatan Asas Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Q. Sitek, pakar perubatan transfusi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Dr. Jamaluddin Mail, yang dipertua Pertubuhan Komuniti Perdana Darah Malaysia, Firdaus Petrus Abdullah, dan Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, Francis Mujim. Sabahan sangatlah menyokong dalam usaha kita menderma darah. Ya, budaya menderma tu banyak di kalangan warga Sabah. Tetapi kita kena bagi banyak promosi dan kita perlu banyak buat lagi aktiviti webinar seperti ini untuk kita menyampai kepada mereka. Sebelum berlaku pandemik, penggunaan darah di Sabah adalah nombor 2 di Malaysia. So, contohnya kalau dalam sebulan kita memerlukan 7,000 hingga 8,000 penderma sebulan untuk sustain kita. Daripada 7,000 ni, kita kena set aside 2,000 hingga 2,500 untuk sakit thalassemia seluruh negeri. Sambutan Hari Anti Dadah Antarabangsa HADA yang disambut setiap Jun di seluruh dunia berfungsi sebagai komitmen membebaskan masyarakat daripada ancaman penyalahgunaan dadah serta kesan buruknya. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Sahilmi Yahya berkata, sambutan peringkat negeri Sabah dengan tema Kongsi Fakta Dadah, Selamatkan Nyawa berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dadah selain mengelak golongan belia daripada terjebak dengan dadah. Tema ini bertepatan dengan pendekatan lebih baik cegah yang dilaksanakan oleh AADK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan kesan buruk dadah selain memperhebat daya tindak golongan belia daripada terjebak ke kancah penagihan dadah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar keluarga Lebih Baik Cegah anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sabah sempena sambutan HADA 2021 yang diadakan secara dalam talian di Kota Kinabalu. Seminar menampilkan 3 panel jemputan iaitu Timbalan Pengarah AADK Negeri Sabah Kartina Ujin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin dan pakar psikologi Dr. Analangka Mat Kasim. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari negeri di bawah payung. Patuhi SOP, kekal berada di rumah. Kembali bersama Kai. Silakan Kai.